Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali dalam kelas PDPR untuk minggu ini selepas 2 minggu kita bercuti. Okey, hari ini kita akan sambung lagi kelas kafa kita, kelas PDPR bersama Ustazah Malina, iaitu kita mulakan dengan mata pelajaran Jawi, iaitu subjek Jawi dari jam 2 hingga 3 petang. Hari ini seperti biasa hari Selasa. Okey, pastikan awak semua sudah ada buku IM Jawi, dan juga kad IM Jawi. Okey, kita akan belajar hari kata serapan bahasa Inggeris di warna yang warna purple atas, yang B tu kata serapan bahasa Inggeris. Okey, dia ada terbahagi kepada, kita tengok pada kad dulu, dia terbahagi kepada A, B, C dan D. Okey, dia terbahagi kepada A, B, C dan D. Okey, kita baca dulu yang A. Kata serapan daripada Inggeris dieja menurut aturan kata Melayu jati dan sebutan buku bahasa Melayu. Okey, tengok pada buku. Tengok pada buku buku pedoman IM Jawi. Okey, kata serapan bahasa Inggeris yang A. Kita tengok yang A dulu. Okey, kad, pastikan kad ada di depan awak dan juga buku ada di depan awak. Okey. Kita tengok yang pertama dulu. Kata serapan daripada Inggeris dieja menurut aturan kata Melayu jati dan sebutan baku bahasa Melayu. Sebutan baku bahasa Melayu. Okey, kata serapan daripada Inggeris dieja menurut aturan kata Melayu jati dan sebutan baku bahasa Melayu. Okey, tengok perkataan yang ke-279 hingga 284. Okey. Maksudnya jika huruf tu V, maka padanan dia adalah va. Okey, ikut padanan betul-betul. Okey, yang awak perlu kena potongnya adalah apabila A di tengah suku kata dan juga I pepet. Apabila A di tengah suku kata dan I pepet. Dua tu sahaja yang awak kena potong. Okey, yang lain tak perlu. Okey, contoh yang pertama, virus. Okey, virus V sama dengan va. Okey, tulis va. Okey, I sama dengan ya. R sama dengan ro. U sama dengan waw. S sama dengan sin. Okey, ikut padanan betul-betul. Okey, tengok contoh yang kedua. Contoh kedua, kapten. Okey, ni kap ni A berada di mana? A berada di tengah suku kata, jadi kena potong. Okey, turn. I pepet. I pepet kena potong. Ingat dua ni je. A berada di tengah suku kata, di tengah sebutan kita, dan yang kedua adalah I pepet. Bunyi e. Bunyi e je potong lalu. Bunyi e je potong lalu. Bila kita potong, maka tiada padanan huruf. Maka tiada padanan huruf. Okey. K sama dengan kaf. K sama dengan kaf. P sama dengan pa. Okey. T sama dengan ta. Dan N sama dengan nun. Okey. Itu adalah jawapannya. Okey. Buat belaka. Cancer. Okey. A berada di tengah. Kemudian ser, I pepet. Kena potong. Okey. Komputer. Mana kena potong? Biologi. Mana kena potong? Tak ada potong. Okey, university. Mana kena potong? Okey, U di awal alif waw. U di awal alif waw. Okey. U di awal alif waw. Okey, tengok yang kedua B. Okey, tengok kad. Okey, tengok kad. Okey, yang kedua B. Okey, penulisan gugus konsonan di awal kata atau di tengah kata hendaklah ditulis bersambung. Okey, hendaklah ditulis bersambung. Okey, tengok contoh. Okey, tengok contoh. Penulisan gugus konsonan ditulis dalam
Jawi dengan cara merangkaikan atau mendekatkan huruf yang berkenaan tanpa sisipan huruf vokal adalah seperti berikut. Okey. Yang ni ada dua. Gugus konsonan ni adalah ada dua. Gugus konsonan ni terbahagi kepada dua. 1 dan 2. Okey, tengok nombor 1. Okey, maksudnya gugus konsonan ni konsonan bertemu dengan konsonan. Konsonan dia rapat. Okey, tengok yang pertama. Abstrak. Okey, mana konsonan dia rapat? Okey, terak kan? TR. Terak. Okey. Apabila berada di tengah, maka kena sambungkan. Apabila berada di tengah, kena sambungkan. Export. K dengan export. Okey, X ni satu suku kata. Tak kira lah. Sebab satu suku kata, dia konsonan dia sorang. Spot ni. S dengan P. Okey. Abstrak. S dengan T. Okey. Perspektif. Perspektif. Okey. Perspektif. Okey, jadi S dan P. Okey. Konsonan bertemu konsonan. Apabila berada di tengah, awak hanya sambungkan terus. Okey, tengok contoh. A sama dengan alif, B sama dengan ba, S sama dengan sin, T sama dengan ta, R sama dengan ro. A di tengah suku kata trak. A di tengah suku kata kena potong. Jadi kaf terus. Okey. K apabila bahasa Inggeris semua adalah huruf kaf. K apabila perkataan bahasa Inggeris semua adalah huruf kaf. Okey, tengok yang kedua. Konsonan bertemu konsonan. Okey, bentuk yang kedua. Dua huruf Jawi yang membentuk gugus konsonan iaitu konsonan bertemu konsonan di akhir kata. Ni di akhir kata. Yang tadi di tengah kata. Tidak dirangkaikan atau tidak ditulis bersambung bagi mengelakkan daripada terbentuknya suku kata akhir tertutup bagi kata Melayu jati. Apa maksud kata Melayu jati ni? Apa maksud? Maksudnya, okey, tengok contoh cobalt. Okey, cobalt. Okey, L dan T. L dan T. Okey, L dan T kalau kita buat tambahkan A. Okey, ada tak perkataan bahasa Melayu yang akhir dia adalah lat? Ada tak perkataan bahasa Melayu akhir dia lat? Okey, ada kan? Contohnya bulat. Okey. Bila ada bahasa Melayu akhir dia lat, maka L dan T tu kena pisahkan. Maka L dan T kena pisahkan. Okey. Cobalt. K sama dengan kaf. O sama dengan waw. B sama dengan ba. A di tengah suku kata kena potong. L sama dengan lam. Kemudian pisahkan. Cobalt. Maka kena pisahkan. Okey, kita cuba buat letakkan huruf A sahaja. Okey. Ni sini L dan T. Kalau letak A, lat. Ada bahasa Melayu perkataan lat di belakang, maka kena pisahkan. Contoh lagi ulat. Bulat. Kulat. Okey. Tengok yang kedua teks. Teks. K dan S. Cuba letakkan A. Kas. Ada tak bahasa Melayu yang akhir dia huruf kas? Sebutan dia huruf kas. Ada tak sebutan dia kas? Ada kan? Bekas. Lekas. Bila ada bahasa Melayu, kas tu di belakang, di akhir, maka K dan S ni kena pisahkan. Okey, T sama dengan okey, buat sendiri nak tengok. Okey, yang ke-290 X-ray. X-ray. Eja X-ray kan? E-K-S. Sebab kita nak eja ni. X-ray. Ray. Okey, ray. Okay, X. K dan S. Ada tak K dan S? Super tengok ni lah. Kas. Bila ada kas, maka K dan S kena pisahkan. Okay, contoh. I taling di awal sama dengan alif ya. K sama dengan kaf. Lepas tu pisahkan. Re. Ro. Ya. Re. X-ray. Okey. Tengok yang ketiga. Okey. Okey, yang ni sama ni. Ni satu kecil,
Ni 2 kecil. Okey, kalau dalam buku. Okey, tengok yang ketiga. Walau bagaimanapun, gugus konsonan yang tidak boleh membentuk suku kata akhir tertutup bagi kata Melayu jati dieja berangkai jika hurufnya boleh bersambung di akhir kata. Okey, tengok contoh. Tengok contoh. Okey, tengok contoh. Okey. Catatan. Walau bagaimanapun, gugus konsonan ni K bertemu konsonan bertemu dengan konsonan yang tidak boleh membentuk suku kata akhir tertutup bagi kata Melayu jati dieja berangkai atau bersambung jika hurufnya boleh bersambung di akhirnya. Okey, tengok soal ni. N dan K, konsonan bertemu konsonan. Cuba letak nak. Okey. Okey, bukan. Sorry. Okey, N dan K. Kita sebut zin ke zinc. Kita sebut zinc. Okey. Jadi kita sebut zinc. Okey, bila gini maka kita kena ikut sebutan lah. Ikut sebutan. Zai, ya, nga, N, K, N, G, nga, kemudian kaf. Zinc. Sama juga bank. Kita sebut ban ke bank. Kita sebut ban ke bank. Ban ke bank. Okey. Sebut kemudian ada G lah. Bank. Okey. A di tengah kena potong. Jadi bank. Okey. Trend pula. Kita sebut trend. Okey. Cuba letakkan A. Ada tak nut belakang? Laugh. Ada tak laugh belakang? Tak ada bahasa Melayu. Memang tak ada. Jumpa. Memang takkan jumpa. Memang tak ada. Okay, bila tak ada, kena sambungkan. Ta, ro, ya, nun, dal. Trend. Golf. Golf. Sebab tiada bahasa Melayu. Okey. Yang ketiga, kata atau ungkapan asing yang kerap digunakan tetapi belum terserap ke dalam bahasa Melayu hendaklah dieja mengikut bunyi sebutan yang lazim digunakan dalam urusan rasmi penutur bahasa Melayu dan atau padanan huruf ruminya dalam jawi. Okey. Tengok 295. Modus operandi, ex officio, affidavit, de facto. Okey, semua ni tak ada pun dalam bahasa Melayu. Okey, contoh dalam bahasa Melayunya apa? Contohnya kan bahasa Inggeris contohnya tax. Contohnya apa contohnya? Okey, cuma contohnya semua ni yang atas ni yang A, B, C, yang A, B ni, yang A, B1, B2 ni semua tu telah dimasukkan dalam bahasa Melayu. Tetapi yang bawah ni 295, 296, 297, 298 tidak dimelayukan. Maksudnya dia memang betul-betul bahasa Inggeris. Memang betul-betul bahasa Inggeris. Okey, dalam karangan biasanya kalau betul-betul dalam bahasa Inggeris tu dia biasanya tulisan dia bengkok sikit. Biasanya tulisan dia bengkok sikit. Jadi yang ni kita kena ikut sebutan kita. Okey, kita sebut modus operandi. Okey, kita sebutan kita. Kalau kita sebut dus kita tulis dus. Kalau kita sebut dus, kita tulis dus. Okey, yang ni ikut sebutan lah. Jadi yang ni kita kena dengar betul-betul orang Inggeris tu sebut apa. Okey. Kita sebut affidavit ke kita sebut affidavit. Affidavit ke affidavit. Kita kena dengar orang Inggeris sebut apa. Ex officio. Okey, kita yang sini kalau kita ikut baca bahasa Melayu ex officio. Mana ada ex officio. Jadi kita kena dengar orang Inggeris sebut apa. Okey, jadi kita kena sebut yang orang Inggeris sebutlah. Yang ni tak perlu pun sebabnya tak ada dalam UPKK. Dia tak akan tanya. Cuma awak kena tahu je lah. Okey. Yang ni cuba je buat.
Cuba je buat. Okey, nanti saya cek. Okey, itu saja untuk hari ini. Jadi yang bahasa Inggerisnya ada yang bahasa Inggerisnya yang pertama virus, kena ikut betul-betul ejaan dia, kena ikut betul-betul suku kata dia. Yang kedua abstrak, ni abstrak ni kita tengok okey, apabila di tengah ataupun di awal kena sambungkan. Okey, yang ni pula bila di akhir, tetapi bila kita letakkan huruf A, ada perkataan bahasa Melayu kas ke, nas ke. Jadi kena pisahkan dia. Okey, kemudian jika dalam bahasa Melayu tak ada pun nat. Okey, tak ada pun nat, maka kena sambungkan dia. Tak ada pun nat di akhir, maka kena sambungkan dia. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Seperti biasa, awak hantar, sebabnya PPD sudah minta laporan siapa yang buat, siapa yang tak buat. Okey, jadi awak kena buat dan hantar. Kalau tanda kehadiran saja tapi tak hantar, maka itu tidak dikira hantar. Okey, jadi awak buat tanda kehadiran, kemudian awak buat dan hantar. Walaupun ustazah tak raik, tapi saya semak, saya boleh tahu awak ni faham ke tak faham. Okay. Kalau saya sempat, saya akan raik. Kalau saya tak sempat, saya semak sahaja. Okey, boleh. Okey, itu saja untuk hari ini. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.